Tuntutan 1/3 atau 35% kerusi Parlimen oleh Sarawak dan Sabah bukan sahaja bertujuan bagi memastikan suara Blok Borneo lebih didengari, malah ia penting bagi mengelakkan keretakan dan perpecahan antara wilayah. Selaku wakil rakyat daripada Sabah, saya juga ingin membangkitkan keperluan untuk menambah kursi Parlimen di Sabah dan juga Sarawak. Beberapa negeri dalam beberapa tahun ini telah berusaha untuk menuntut bahagian yang lebih besar, terutamanya daripada hasil negara. Awal tahun ini, kerajaan negeri Pulau Pinang dan Johor menuntut hasrat untuk menuntut semula sekurang-kurangnya 20% daripada hasil cukai persekutuan yang dikutip daripada negeri mereka, manakala kerajaan negeri Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak telah meminta bahagian yang lebih besar daripada royalti hasil minyak. Pertikaian ini telah membawa kepada bisikan halus yang membawa kepada sentimen negatif dalam Persekutuan Malaysia. Kebersamaan di Kepulauan Melayu itu, tetapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Indonesia. Mungkin kita perlu munculkan balik Sumpah Rumpun Nusantara itu kan. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Itulah kesombongan yang sering diperagakan oleh Profesor Negeri Kasino Malaysia. Mereka sama sekali tidak menghargai konsep bangsa dan negara Indonesia. Profesor Melayu dari Negeri Kasino tersebut ngotot menyebut Kepulauan Melayu untuk wilayah Indonesia. Padahal, negara Indonesia sudah memberikan nama resmi, yakni Kepulauan Indonesia. Kalau Malaysia menyebut nama wilayah tetangganya seenaknya, maka jangan salahkan jika orang Indonesia suka menjuluki Malaysia sebagai Malaides. Jangan gundah juga jika Malaysia disebut negeri kasino, karena perjudian memang jadi sumber pendapatan penting bagi Malaysia. Kesombongan yang lain tentu saja, propaganda Profesor Melayu Negeri Kasino yang ingin mengangkangi Indonesia dengan konsep alam Melayu dan Mahawangsa Melayu. Mereka pun sibuk mau memelayukan semua suku di Nusantara dan ingin memelayukan bahasa Indonesia. Tujuannya semata demi kepentingan kaum Melayu palsu di negeri kasino. Biar mereka tampak hebat dan besar, walaupun dalam sejarahnya tidaklah demikian, sambil mencuri budaya semua suku dari Nusantara. Para profesor Melayu Malaysia itu seolah tidak mampu mengukur kekuatan mereka sendiri. Jangankan mau memelayukan Indonesia, memelayukan Malaysia pun mereka tak sanggup. Itu karena kaum Melayu palsu di negeri kasino terlalu lemah dan terpecah belah. Setiap hari pun mereka hanya ribut masalah perkauman. Dan bukan hanya itu saja, negeri dan wilayah di Malaysia sekarang sedang berebut jatah ekonomi yang lebih besar. Masalah pembagian hasil selalu menjadi isu penting sekaligus sensitif di Malaysia, karena negara buatan British ini berbentuk federasi. Bahkan Sabah Sarawak pun mulai menuntut pengaruh politik yang lebih besar dalam persekutuan Malaysia. Mereka menuntut kuota sepertiga atau 35% kursi Parlemen Malaysia, sesuai perjanjian tahun 1963. Saat ini Sabah Sarawak hanya mendapat sekitar 25% dari kursi Parlemen Malaysia. Jika tuntutan itu dipenuhi, maka posisi Sabah Sarawak akan semakin kuat. Adapun posisi politik kaum Melayu palsu di semenanjung Malaysia akan semakin lemah. Berikut ini adalah perkembangan terakhir mengenai tuntutan Sabah dan Sarawak itu. Tuntutan 1/3 atau 35% kerusi Parlimen oleh Sarawak dan Sabah bukan sahaja bertujuan bagi memastikan suara Blok Borneo lebih didengari, malah ia penting bagi mengelakkan keretakan dan perpecahan antara wilayah. Fellow Penyelidik Ilham Center, Ujibu Abdul Muiz berkata pertambahan Ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan Sarawak akan menambah keharmonian kerjasama antara ketiga-tiga wilayah dan memberi makna yang jitu kepada maksud persekutuan, iaitu bersekutu bertambah mutu. Daripada ia akan memberikan kekuatan kepada suara-suara dari Sabah dan juga Sarawak terhadap isu-isu yang kritikal yang diperlukan oleh wilayah itu, isu-isu pembangunan infrastruktur, ekonomi, isu
pendidikan, pekerjaan yang mungkin kalau dapat diberikan kekuatan itu barangkali juga mungkin akan sedikit sebanyak memberikan autonomi untuk mereka memutuskan sendiri tanpa perlu kepada persetujuan. Dalam pada itu, Mujibu berkata faktor pembentukan kawasan parlimen berdasarkan jumlah penduduk di sesebuah lokaliti tidak wajar dijadikan sebagai alasan dalam mengidapkan pertambahan ahli Dewan Rakyat dari dua negeri Malaysia Timur itu. Hal ini katanya pembahagian kerusi parlimen di negara ini menekankan kewajaran kepada kawasan luar bandar untuk diwakili meskipun populasi penduduknya yang kecil. Untuk rekod ketika ini, Blok Borneo mewakili 56 kerusi Dewan Rakyat dengan 31 kerusi dimiliki Sarawak dan 25 lagi kerusi diwakili Sabah. Secara matematiknya, komposisi itu hanyalah 25% dari jumlah keseluruhan 222 kerusi berbanding 74 kerusi asal berdasarkan peruntukan 1/3 kerusi yang ditetapkan dalam MA 63. Selaku wakil rakyat daripada Sabah, saya juga ingin membangkitkan keperluan untuk menambah kursi parlimen di Sabah dan juga Sarawak. Adalah keperluan yang amat mendesak, bukan semata-mata untuk ingin memenuhi keperluan 35% yang memang terkandung dalam perlembagaan, tetapi apa yang penting adalah keseimbangan pembangunan berdasarkan pada jumlah kursi parlimen. Perlu dipikirkan bahwa penambahan kursi parlimen ini sesuatu yang positif dan mengurangkan jurang pembangunan yang matutara dalam masa yang sama dapat memperkukuhkan kedudukan kerajaan persekutuan dengan sokongan yang penuh daripada ahli-ahli parlimen Sabah dan Sarawak. Tan Sri Yang Ketua, saya mohon di Dewan Yang Mulia demi keseimbangan juga kesejahteraan rakyat Sabah dan Sarawak, perkara ini dapat dipertimbangkan, diperhalusi dan dilaksanakan di bawah pimpinan Kerajaan Madani yang amat berhormat tambun. Itulah tuntutan Sabah Sarawak terhadap Persekutuan Malaysia. Selanjutnya, marilah kita simak bahwa selama ini negeri-negeri di negara buatan British tersebut selalu berebut pembagian jatah ekonomi. Wilayah yang kaya menuntut pembagian pajak yang lebih besar. Sabah Sarawak pun menginginkan pembagian hasil minyak yang lebih adil. Dan Sarawak kini mulai menikmati tuntutan mereka selama ini. Tetapi, toleransi yang wujud dalam perjanjian selama ini nampaknya sedikit digoncang. Walaupun perjanjian antara negeri atau wilayah di Malaysia telah dipersetujui sejak 60 tahun yang lalu, namun beberapa negeri dalam beberapa tahun ini telah berusaha untuk menuntut bahagian yang lebih besar, terutamanya daripada hasil negara. Awal tahun ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Johor menuntut hasrat untuk menuntut semula sekurang-kurangnya 20% daripada hasil cukai persekutuan yang dikutip daripada negeri mereka, manakala Kerajaan Negeri Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak telah meminta bahagian yang lebih besar daripada royalti hasil minyak. Sementara itu, Persatuan Peguam Sabah memulakan tindakan undang-undang berhubung hak negeri terhadap geran khas yang dijanjikan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sarawak pula mengambil langkah yang lebih drastik dalam kempen untuk mengambil alih peranan pengumpul gas daripada Petronas untuk mendapatkan 90% bekalan gas asli cecairnya dari perairan negeri ini. Dan pada tahun 2020, Sarawak mengambil tindakan sendiri dengan mengenakan cukai jualan 5% ke atas produk petroleum, satu langkah yang menjana RM3.2 bilion pada tahun 2022. Langkah berani ini meningkatkan hasil per kapita pada RM4,414 menjulang tinggi berbanding RM550 per kapita yang diterima oleh negeri-negeri di Semenanjung. Namun, walaupun sudah menerima peruntukan per kapita tertinggi dari persekutuan, Sarawak terus mendesak untuk memperoleh lebih banyak kawalan lagi, terutamanya ke atas sumber semula jadinya. Sehingga kini, Sarawak sedang berminat untuk mendapatkan kuasa autonomi antaranya pendidikan, kesihatan dan kursi parlimen yang lebih besar. Jika tuntutan Sarawak ini direalisasikan, ia mungkin menjadi titik permulaan pada perubahan struktur federalisme di Malaysia, di mana negeri-negeri yang kaya dengan sumber semula jadi akan diberi lebih kuasa autonomi dalam pengurusan sumber mereka. Pertikaian ini telah membawa kepada bisikan halus yang membawa kepada sentimen negatif dalam Persekutuan Malaysia. Terdapat juga beberapa tuntutan adalah perkara yang serius kerana secara langsung ia akan mewujudkan model negara dalam negara, malah ia akan memberi kesan domino terhadap negeri lain untuk membuat tuntutan yang sama. Di sinilah perlunya toleransi antara semua dalam menyelesaikan isu berbangkit.
Putrajaya dalam usaha untuk meredakan ketegangan yang semakin meningkat ini telah memberikan beberapa konsesi kepada Sarawak. Kawalan ke atas pelabuhan Bintulu telah diserahkan semula kepada Sarawak dan negara itu dibenarkan untuk memperoleh Maswings, anak syarikat penerbangan serantau. Selain itu, pengambil alihan 30% kepentingan dalam Affinbank oleh Sarawak menunjukkan sejauh mana perjuangan kuasa yang sedang berlangsung. Jika konflik kuasa antara kerajaan pusat dan negeri atau wilayah ini terus berlaku, ia akan menjadikan proses membuat keputusan melibatkan perkara tertentu menjadi rumit dan lambat. Oleh itu, titik keseimbangan perlu dicapai dalam memberikan autonomi kepada negeri. Begitulah masalah cukup serius yang dihadapi oleh negeri kasino Malaysia. Terima